kehilangan khidmat dua pemain utama di mana Syarul Saad yang pengantungan satu perlawanan digantikan oleh Idris Ahmad di bahagian pertahanan, sementara Kareka kembali dalam kesebasan utama mengambil tempat Gilamdi Paula yang tersisih akibat dari kecederaan. Jadi Kareka dan juga Gilamdi Paula akan bergandingan sebagai dua pemain penyerang yang dipertaruhkan oleh Mehmet Drokovic pada malam ini, sementara Fidaus Sayadi dan bertukaran dalam kesebasan utama Kedah dengan kemasukan Fazrul Daniel yang menggantikan Amin Azari, di mana Amin Azari terpaksa diketepikan akibat dari kecederaan, dan selebihnya adalah senarai pemain yang sama sewaktu mereka menewaskan Melaka 1-0 pada minggu lalu. Tiada perubahan di bahagian pertahanan Kedah dengan terus mempertaruhkan Renan Alves serta Irfan Zakaria. Syakir Hamzah akan bergerak di sebelah kiri dan Riza Ghazali di bahagian kanan, sambil di bahagian tengah akan diketuai oleh ketua pasukan Badrul Bahtiar dan Pahang tiga sama dalam perlawanan yang terakhir. Sambil itu bagi Kedah, selepas bersambungnya semula untuk saingan Liga Super, menyaksikan mereka juga merekodkan perjalanan yang baik, kelebihan satu mata untuk berada di hadapan Perak, dan malam ini hanya keputusan seri yang dimahukan oleh Kedah untuk mereka mengesahkan selaku naib juara Liga Super bagi musim. Apakah malam ini Perak mampu untuk menukar jalan cerita itu dengan meraih kemenangan, ataupun Kedah yang akan terbang tinggi untuk pulang ini? Dapatan terus dari Syarif Fikri. Syakir menanduk. Kali ini ada ruang untuk Kipre melakukan sesuatu. Kipre cuba menggunakan kepatasannya melepasi Amirul Azhan masuk dalam kawasan penalti. Sherman menanti dari penalti. Kipre berlalu sangat hampir dapat memberikan apa yang dimahukan oleh Kedah. Ya, satu tering yang baik, menggunakan kelajuan dan kekuatan untuk menolak Amirul Azhan. Kemudian Anthony Golek, saya rasa maka dari Firdaus untuk Leandro tidak berjaya. Clearance yang terus saja menuju kepada Sherman. Bahaya kedudukan ini untuk Sherman. Masih lagi kepada Sherman melepasi Hafizul. Pintu gol terbuka. Sherman dengan gol yang pertama meletakkan Kedah di depan. Minit ke-28. Jaringan ke-6 peribadi dari Sherman mengecewakan Hafizul Hakim, mengejutkan tuan rumah Perak, dan kini Kedah sedang mendahului. ya, satu hantaran jauh, kemudian kepas Sherman, kelajuan, kemudian tolakan badan di antara kepas Sherman menunjukkan kekuatan kepas Sherman. Kemudian Hafizul telah keluar daripada gawangnya, tidak dapat menyentuh bola. Kemudian satu ledakan yang mudah untuk kepas Sherman. Kemungkinan Hafizul boleh menunggu seketika kerana mereka berada dalam satu kawasan di mana mana kita masih belum menang dalam memerangi wabak COVID-19. Sambil Kedah meneruskan asakan, dan satu antara yang baik dari sini Fazrul Daniel. Jaringan yang kedua untuk Kedah menggandakan kelebihan. Fazrul Daniel yang meranapkan impian Perak di pentas akhir Piala FA musim lalu sekali lagi mencatatkan nama selaku penjaring. Ya, sekali lagi terlalu banyak ruang untuk Fazrul. Kita lihat gerakan Fazrul Daniel sangat bijak. Dia datang daripada belakang untuk mengambil bola, dan Badrul Bahtiar dengan kreativiti, dengan vision beliau dapat lihat gerakan tersebut, dan mudah sangat untuk Fazrul Daniel menjaringkan gol sekali lagi menentang Perak. Dengan Haider Sharif. Leandro. Dari Pratiba melihat kedudukan Fidaus Sayadi dari seberang sana. Fidaus cuba masuk. Sepakan penalti untuk Perak yang berjaya diperolehi menerusi Fidaus Sayadi. Dan satu hantaran jauh Pratiba menukar arah permainan. Ya, keputusan tepat bagi saya daripada pengadil perlawanan. Sedikit lewat, tetapi sentuhan ke hadapan daripada Firdaus Saidi itu amat penting untuk memenangi dengan Pahang dan beraksi menentang dengan Melaka. Antara Syarif Fikri dan juga Azri Ghani.
Dari Syarif Fikri diselamatkan oleh Azri Ghani. Tetapi ada isyarat dari pembantu pengadil. Mungkin mengatakan Azri bergerak terlebih dahulu sebelum sepakan dilakukan. Dan kemungkinan kedua-dua salah satu kaki Azri Ghani tidak berada di atas garisan. Dia perlu satu kaki ke atas garisan. Dan saya lihat keputusan yang tepat. Badrul Bhatia cuba menyatakan sesuatu, tetapi Razlan Joffrey membenarkan pertukaran pemain yang melakukan sepakan semula ini. Azri berjaya buat kali yang pertama. Kali yang kedua dia tertewas. Biarpun berjaya menjangkakan arah sepakan dari Leandro. Lebih yakin, sudah memilih tempat di mana mahu meletakkan bola. Bola pun laju. Leandro tenang untuk menjaringkan gol kedua pada musim ini. Menerusi sepakan percuma ini, Rafiuddin melakukan sepakan hantaran dari Rafiuddin. Jaringan penyamaan untuk Perak. Jaringan sendiri saya kira. Apapun kita akan Kalau lihat sekali lagi, Leandro yang mendapat sentuhan yang terakhir. Tidak dapat sentuhan daripada Renan Alves. Miss daripada Renan Alves. Kemudian Leandro menguasai beberapa percubaan. Dan kini sekali lagi, kali ini Kipre pula yang hadir. Masih lagi Kipre, hantaran ke tengah. Anthony Golek dengan clearance. Kembali semula untuk Kipre. Kipre mencuba. Ditandu oleh Idris. Dua kali Golek menjadi penyelamat. Di sini Cece Kipre menggunakan kekuatannya. Tiada pemain kepastian agak lambat. Datang dari belakang kemudian dikeluarkan oleh Idris Ahmad kalau tidak silap saya. Tetapi yang pertamanya. Kali ini jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Renan Alves untuk Kedah dengan gol yang ketiga selepas mereka. Ya, Badrul dengan hantaran berkualiti di situ. Renan Alves melompat tinggi di depan Anthony Golek. Anthony Golek perlu lebih keras, perlu lebih agresif, tetapi tidak. Dan Renan Alves berjaya menewaskan sekali lagi Hafizul Hakim untuk jaringan ketiga Perak malam ini. Kembali Kedah di depan.